Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Mesti hampa terkejut lah. Baik. Kejap ya, saya tengah cuba tengok di Facebook. Anda nampak di Facebook ke? Nampak di Facebook? Saya sedang cuba mencari di Facebook. Kalau nampak, boleh komen yes. Mana tahu sekejap lagi saya akan nampak juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, pemudahkan urusan kami insyaAllah. Baik, kepada semua yang live dengan kita ni, hari ni hari Sabtu, kebanyakan ataupun boleh kata rata-rata satu Malaysia kita hari ni berada dalam keadaan mood berehat. Kan, jadi saya nak berharap pada semua yang bersama keluarga dan sebagainya, apa kata kita mulakan pagi ni dengan revision balik 7 password kehidupan, 5 password kehidupan dan 7S. Siapa ingat, sambil-sambil tulis tu, bolehlah kita sambil-sambil memulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya dah boleh nampak semua. Syukur, alhamdulillah. Nur Haizan ada, Kalsum ada, Syuhaida, Balzatul Sarful Hasni, Nur Aimuni. Boleh share, mungkin yang terbuka pagi tadi tu kata alamak tak ada lah pula kan. Jadi kita berharap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Terima kasih Zaya Ahmad. Terima kasihlah yang masuk terus share, tu memang dia adalah 7am Club punya karakter lah tu kan. Cuma yang masa mungkin baru masuk, belum biasa lagi dengan 7am Club kan. Apa ni dia orang kata kena zaz ke apa ke, stay back, teruskan bersama kita insya-Allah. Dan boleh terus berkongsi, boleh tag orang-orang yang anda sayang. InsyaAllah. Hari ni nak niat apa? Nak niat apa kita sama-sama pagi ni? Suzlinach. Ya Allah yang mujib, izin kami untuk ilmu dan kelas 7am Club pagi ini. Saja aku menuntut ilmu pagi ini kerana Allah Ta'ala. Baik, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah, ramai dah bersiaran dengan kita pagi ni. Syukur. Ramai yang bagi salam pada bonda ni. Waalaikumsalam. Dan share. Ada yang adik-beradik baru PMC Plus 6 batch kedua. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Talib cakap dengan Telegram, bonda tak sempat nak voice memo 6.30 pasal Samiha bangun pagi. Dia ada taekwondo punya apa, tetap pandai pula umur 5 tahun lebih. Samiha nervous. La ilaha illallah. Subhanallah. So temankan dia lah. So temankan dia nak minum air, dia nak breakfast kan, so baca doa, minum syari itulah. Bonda, maksudnya bonda, kalau kita tengok kan Samiha, jauh di dalam dia punya filtering system, if anything, I have my one to refer to. Mungkin lah. Kau dah bangun, kita orang dah nak start sembahyang subuh, dia keluar je tu kau boleh senyum. Assalamualaikum, Masya Allah. Ni. So tu give positive, why you wake up early? Okay. And then bonda nak sembahyang tu kan, ada kursi yang bonda baca doa tu, bonda suruh duduk atas kursi tu, give her respect, show her that she's respected, she's valuable. So masa kita orang solat tu dia tunggu je kan. Lepas tu ambilkan tasbih, senyum. Lepas tu cakap, wah nak makan. Masa tu bonda tengah nak selawat nak apa tu kan, bonda tinggal semua tu, pimpin tangan dia, suruh pilih nak minum apa, selawat. So maknanya very important you all. Budak-budak bangun tu dia punya alpha wave tu masih reseptif macam kain putih, the first ink, the first dakwah you nak letak tu macam mana.
Jangan anak bangun marah. Ya Allah, kesian. Okay, so very important you all. Every interaction dengan anak you, you are painting their life. The first 7 years. Okay. Itulah bonda ni tadi sebenarnya bonda pun juga dapat sikit e-book Adam. Baik, alhamdulillah, betul. Ya Allah, Talib, bonda baca tu kan. Subhanallah. Padahal Adam dia buat buku tu, dia we never talk to each other, we never anything. Rahsia, Tapi dia dia benam kat dia duduk, dia kata, Ibu, Adam share from the deep of my heart, I'm being vulnerable, segala yang diri Adam personal ada cerita sebab lillahi ta'ala nak suruh berubah. Because I came from very down. I want to show the recipe, the secret macam mana berjadi sekarang tu. So dia kata dia nak bagi hope pada orang yang rasa aku tak ada apa-apa, mak ayah aku bercerai, ayah aku tinggalkan aku semua. Subhanallah. What he experienced beyond. And then bila tengok step dia tu, dia nak buat apa, so reflect. And for each chapter tu dia beritahu scenario, konteks, lepas tu action, lepas tu results dia. So maknanya macam Bunda kata refleksi diri, principle of life, tepat. So Bunda rasa semua yang menonton 7am ni, kalau you nak summary of all that the prinsip yang Bonda bagi dan nak tengok case study of a life dan you kenal pula tu and can follow sampai sekarang, this is the book. Dan best tu, kita nak hormat penulis ni all. So siapa yang dah seminar tu dapat first chapter dan siapa yang nak buku ni register yang for seminar, kami seminar, dan siapa nak beli that part of it kita nak bagi charity. So Adam kata, Ibu, first we want to have hope. Number 2, kalau kita ada kebaikan, bahagia kita tu kita nak share dengan orang. So kita sedang give principle improving yourself and give service. Tepat sekali. Dan Bonda tadi nak minta ni ada yang orang komen, alhamdulillah dah baca buku Abang Adam malam tadi sebelum tidur, subhanallah memang deep. Dan ini ada yang kongsi Nur Hidayah, masya-Allah buku Abang Adam email tu sangat-sangat menyentuh dan mudah faham, alhamdulillah. Jadi kepada Nur Hidayah, kepada siapa-siapa tadi yang dah kata dah baca kepada buku tu, tahniah saya ucapkan sebab Abang Adam tulis ni untuk anda, khas untuk anda. Dan kepada mereka yang Alif mungkin boleh tunjuk front page saja, okey, yang front page ni ni adalah buku Abang Adam. Mereka yang dapat buku ni 3,000 lebih yang telah sertai seminar itu, ini adalah hadiah kita berikan kepada anda. Sebenarnya saya harap pada semua tolong hormati. Pertama, hormati hak cipta penulisan Abang Adam. Dia tulis ni sebenarnya tak pernah Abang Adam nak berkongsi kisah-kisah dia, kecuali lepas Abang Adam fikir okeylah hadiah istimewa untuk mereka yang bersama-sama nak infak hari itu kepada Madinatul Huffaz, maka Abang Adam kongsikan. Kerana you ikhlas, Abang Adam pun ikhlas untuk berkongsi. Kedua, tolong hormati juga sebab apa? Buku ini kita akan adakan sesi jualan untuk kutipannya. Majoriti daripada kutipannya adalah untuk rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim, rumah orang-orang warga emas, rumah untuk mereka yang sedang diberi cabaran dalam keadaan pandemik sekarang ni. Mana-mana rumah kebajikan, tak kira agama, bangsa, agama, semua kita akan beri. Jadi tolonglah hormati. Saya merayu pada semua, tolong menghormati copyright buku ini. Jangan disebarkan. Pada anda dah ada, ini adalah eksklusif untuk mata dan pengetahuan anda sahaja. Jadi diharap sebab dalam buku ni dia ada formula, dia ada cara-cara Abang Adam punya penyusunan tu. Okey, ni situasi Abang Adam dulu. Apa Abang Adam buat? Jadi you guys nampak step by step. Buku ni sangat teratur, sangat structure. Buku ni mudah dihadam. Dia tidak perlukan satu pemahaman tahap tertinggi, tak. Dia adalah real life, reality. Jadi buku ini hanya diberikan pada mereka-mereka yang benar-benar mahu, iaitu terutamanya pada mereka yang dah sertai seminar. Dan seminar akan datang. Buku ni baru volume 1, ada chapter, dia ada banyak chapter. Ni baru volume 1. Kalau volume 1 dia dah sebegini, awak bayangkan kalau volume 2, volume 3 dan sebagainya. Dan saya minta kerjasama wahai ahli syurga yang sangat memahami bahawasanya e-book ini adalah e-book untuk kita sama-sama jadikan sebagai pencen kubur kita. Sebab apa?
Selepas ini, buku ini akan saya bayangkan ramai yang akan dapatkan buku ini, dan hasil daripada penjualan buku ini akan menjadi wangnya akan kita gunakan untuk beli beras, beli makanan, bayar elektrik, bayar sewa untuk mereka-mereka yang sedang terkesan akibat ponik. Bayangkan rumah anak-anak yatim, awak beli buku, awak baca buku, di sebalik buku yang satu buku awak baca ni, ada anak-anak yatim yang di belakangnya itu sedang mendapat manfaat. Bayangkan awak dapat ilmu, pada masa yang sama, awak dapat pahala beri bantuan pada mereka-mereka yang memerlukan, rumah tahfiz, rumah anak yatim. Dan bayangkan amanah yang diberikan oleh Abang Adam ni kepada kita. Jadi saya harap pada semua bayangkan buku yang awak baca tu dikongsi ilmunya Abang Adam yang belajar, spend lots of investment untuk dapatkan ilmu macam ni. Abang Adam kongsi dengan kita santunilah. Okey, kita santunilah dan kita hormati. Buku ni sangat-sangat luar biasa. Kami pun sendiri tidak kata orang tu berpegang pada prinsip tidak berkongsi pada siapa-siapa, hanya mata-mata tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu je dapat tengok. Sebab apa kita hormati buku ini? Sebab buku ini akan menjadi kata orang tu kunci atau pintu untuk kita hulurkan bantuan pada rumah-rumah anak-anak yatim, rumah tahfiz, rumah kebajikan, ya. Jadi kepada siapa yang tak dapat lagi, kita email akan sampai kepada anda secara berperingkat. Perkara ini sangat teknikal. Pertama, apa yang boleh saya maklumkan, anda please periksa anda punya inbox. Kalau penuh kadang tak boleh masuk. Kedua, tolong pastikan email yang anda beri itu tu email yang betul. Kalau anda pakai email yang salah memang tak sampai. Jadi saya harap semua yang baca boleh tak bagi feedback yang baca kat sini. Mariani kata saya sudah baca. Allahu Akbar, dah terlepas pula. Bonda baca. Mariani okey, tadi tak boleh naik ke atas. Tadi tak boleh tarik kita ke atas. boleh. Boleh tengok atas balik. Mariani Dan okey. Syukur. Because Talib, selalunya bila dalam 7am Club ni kita banyak orang beritahu isu macam-macam. betul. So, isu ni bergantung macam the first chapter Bonda suka dia tak kata action, macam Bonda kata peristiwa, respon. So respon tu macam kita miskin. Belah kiri macam ni, belah kanan macam ni, hasil macam ni. So bila kita tengok hasil tak best, maknanya decision kita silap. So decision kita silap sebab fikiran kita silap. So kalau tak reset minda, tak faham filter system, tak boleh berubah. Betul. So sangat tepatlah Bonda sangat rasa macam ya Allah Talib, berapa tahun Bonda dakwah ni kan, buku biografi Bonda tu reset minda. Reset minda, how my life. So actually bila baca buku biografi Bonda tu boleh tengok hidup Bonda dalam masa 55 tahun. Adam dah masa 43 tahun. Tetapi Adam ni dia punya tool sebab dia tulis dengan ilmu dah tahu NLP. Masa Bonda, buku Bonda bukan Bonda tulis, orang tulis pasal Bonda. It's a biography, bukan autobiography. So lain approach dia. So bila dia dengan tujuan anak mengajar. Macam Bonda ni more of storytelling. Wallah. Betul. Subhanallah. Zaza tanya, boleh ke didik ilmu Abang Adam dengan suami anak-anak, mak ayah, kongsi ilmu family tak? Family terdekat bolehlah, anak suami boleh. Kata adik-beradik saya rasa kena hormatilah, ya, sebab apa, ini amanah. Saya pula rasa kalau kata saya buku ni saya ambil dan saya kongsi pada orang lain, seolah-olah saya telah merampas atau mencuri peluang anak-anak yatim, soalan anak tahfiz itu untuk dapat infak. Sebab apa? Ini adalah hasil infak, ya. Anda semua yang sedekah itu, ingat ke? Ingat tak yang awak itu sedekah itu yang ramai itu? Inilah dia buah tangan yang awak dapat. Buah tangan yang jauh lebih, ya Allah Tuhanku, saya tak tahu kalau nak nilaikan berbanding dengan yang kita bayar ataupun kita sertai seminar Badam tu, dah dapat seminar, dapat seminar Badam, dapat lagi buah tangan yang macam ni. Dia tak ada bentuk fizikal, semuanya adalah bentuk digital. Alhamdulillah, terima kasih ramai yang dah dapat. Tolong baca, insya-Allah. Seandainya dan saya minta juga kerjasama, seandainya anda dah baca, anda rasa belajar sesuatu, ada manfaat, boleh tak kongsikan pengalaman anda selepas membaca buku ini dan tag Abang Adam, ataupun tag hashtag Powerful Mind. Powerful Mind ataupun tag nama Adam Chandran. Tag mereka ataupun hashtagkan Powerful Mind, sebab kita nak beri pada Abang Adam. Abang Adam ni jenis yang suka dapat feedback, iaitu respon, beritahu.
apakah penilaian anda terhadap buku tu? Adakah ia membantu? Adakah ia bermanfaat? Sila berikan respon pada Abang Adam. Boleh teks personally kepada dia atau boleh buat share di anda punya public page. Bukan share buku tu ya. Share anda punya pengalaman. Mungkin apa yang anda boleh share adalah front page of the book. Itu saja yang dibenarkan. The cover of it. Terima kasih Suzlenat. Terima kasih yang Suzinas kata baik, berjanji akan simpan ilmu ni dalam e-book untuk diri sendiri. Bagus. Sebab apa? Ingat ya, memang Abang Adam niat buku ni untuk infak. Buku ni adalah buku infak. Kata barang, contohlah macam ni lah. Contohnya kalau katalah saya trading kek lapis Sarawak misalnya kata. Itu adalah barang saya dan jualan saya tu saya infakkan. Inilah dia. Kek lapis makan, dapat kenyang perut. Yang ini dapat kenyang ilmu, insya-Allah. Terima kasih semua yang memahami. Talib, Bonda nak share lah satu doa. Boleh tak? Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. You all. Tajuk kita apa? Menjemput bahagia Seru bahagia. Seru bahagia. Okey all. Bonda rasakan kalau kita tak baca doa ni, Bonda sebenarnya ingatkan dekat Telegram tu hari-hari Bonda nak baca doa yang pilihan Bonda kat Telegram tu. Ya, baik. Sama-sama doa. Lepas Bonda akan mula pagi besok insya-Allah. You all. Bonda tiba-tiba tadi dengar doa ni memang kita dengar lama dah tadi. Sebab tu kita kadang kita dengar doa tapi sama ada sampai ke roh atau di akal saja. Banyak orang mindset aja, 25%. Kita nak mindset, heart set, soul set, physical set. So 100%. So doa ni doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bonda dengar dalam ceramah Buya Hamka. Tiba-tiba Bonda buka dengar Buya Hamka, subhanallah. Dia kata apakah benda paling bahaya dalam hidup ini? Allah. So bila kita tahu 4 perkara yang paling bahaya dalam hidup, maka kita nak doakan jauh daripada dia. Sebelum tu Bonda nak buat metafor sikit. Baik. Okay, Talib. Kita semua keluar rumah, buka tingkap, dapat apa? Cahaya matahari. Betul? Maka Betul. cahaya matahari itu pergi dekat kulit, kita hasilkan vitamin D. Sebab tu orang duduk dalam rumah tak kena tak sihat. Vitamin D untuk kekuatan tulang. Okey? Sebab tu orang pergi senaman pagi untuk dapat UV light untuk vitamin D. So, kita dapat cahaya matahari untuk kesihatan tubuh badan. Tetapi cahaya hidayah untuk kesihatan roh. Wow. Benda tu simple tapi keluar daripada kata-kata wali Allah, ulama besar. Nampak tak energi yang dia buat ceramah ni mungkin 50 tahun dulu. Energi dia 50 tahun tu Allah simpan dalam kata-kata dia sebab dia punya niat kerana Allah. Masya-Allah. Sebab itu bila kita buat buku, kita buat apakah niat you all letak. Kalau you niat duit you dah dapat, stop. Tapi niat beri nilai, niat jadi pencen kubur, insya-Allah panjang. So apakah 4 perkara? So boleh doakan siapa mendengar ni dapat hidayah. Hidayah ni pilihan Allah. So kalau kita dengar ni tak nak amal, kita rasa tak penting dan tak mengubah, kita menangis. Okey? Baik, apakah dia kata doa tu? Ni doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bonda dia sebut 3 je, Bonda tak sempat habis tapi Bonda dah tahu yang keempat tu. So dia kata, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada hati yang tidak khusyuk. Allah. Hati yang tak khusyuk Talib, kita solat ingat macam-macam. Betul Bonda. Ya Allah. Yang kedua, yang tak khusyuk. Yang kedua ialah ilmu yang tidak bermanfaat. So kita first fokus hati. Lepas tu dengan hati tu nak cari ilmu dengan akal. Tapi jauhkan daripada ilmu tidak bermanfaat. Contohnya, ilmu apa tali yang tak manfaat? Ilmu yang tak bermanfaat. Macam mana nak hack? Oi. Baik. Macam mana nak menundukkan suami sampai jadi tak pandai? Astaghfirullahalazim. Ya Allah Tuhanku. Pernah dengar macam tu Bonda? Pernah dengar? So ini jauhkan kita daripada tu. Sebab tu kita tu. Yang ketiga, ni penting. Nafsu yang tidak pernah kenyang. Oh.
Mana cinta dunia lah. Tak itu, tak lagi, tak lagi, tak lagi, tak lagi. Oh, nafsu ni bukan makan je bunda Ya, nafsu makan, nafsu seks, nafsu pangkat, nafsu kuasa. Benda topeng-topeng dunia tu akan dipenuhi oleh nafsu kita. Yang topeng dunia lah Talib. Dah Baik. title, dah Datuk, nak Datuk Seri, Datuk Seri, nak Tan Sri, dah Tan Sri, nak Tun, macam tak habis kita. Kalau doktor, nak Profesor Maya, Profesor. Itu bagus kalau gunakan topeng tu untuk memberi manfaat, yes. Tapi untuk ego boosting, tak boleh. Okay, so whatever kita buat, kalau lebih banyak, we tanya value. We don't focus on the money, focus on the value. Nafsu kejang. Dan yang keempat, dia pun dia takut sangat. Amalan yang tidak diterima. Allah. Allahu Akbar. So bayang, kita bangun pagi kan. Allah, aku ni solat aku syok tak? Ya Allah, aku bangun pagi ni, aku dengar YouTube ke, aku dengar ceramah ke, aku dengar live ke, aku dengar apa ni? Apakah cara nak buat muka glowing makeup? Buat muka palsu ke? Okay, your time, your focus, you spend your time kat mana? Ilmu. Okay, yang ketiga ya nafsu yang tak kenyang. Okay, yang keempat amalan tak diterima. So kalau tengok hati, lepas tu ilmu, akal, lepas tu prevent nafsu, lepas tu action, amal yang kita buat tu diterima. So terbaliknya doa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah hati yang khusyuk, betul. Ilmu bermanfaat, sifat qanaah dan taqabbalan amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Ya. Bila bonda cakap tu tadi terus convert. Apa yang bonda cakap tu tadi kan? Tadi telah cuba tengok dalam keadaan yang positif. Exactly apa bonda cakap tadi tu yang baru ni tadi dah siap tulis dah. Berikan hati yang khusyuk, ilmu manfaat, nafsu yang qanaah, amalan yang diterima. Masya-Allah. Jadi boleh tulis 4 doa ni. 4 doa ni adalah doa tadi kalau kata pagi tadi kita dah revision 5 password kehidupan. Kita labelkan ini sebagai 4 doa harian. Tulis kat situ 4 doa harian, tiap pagi kita try. Kita dah ada 7S. Semalam Kak Ikim pun bonda sebut pasal 7S. Lepas tu kita ada 5 password kehidupan. Ini ada 4 doa harian. Boleh tolong tuliskan 4 doa harian? Ya Allah, Tuhan jawabkan aku. Bonda minta tukar balik kepada yang positif, iaitu berikanlah hati yang khusyuk, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Nombor 3, berikanlah rasa nafsu ataupun rasa qanaah, iaitu sentiasa rasa cukup, sikit ke banyak ke rasa cukup. Keempat, amalan yang diterima, ikhlas dan diterima. Tolong tulis sikit nak tengok. Okey, Nur Adila tulis doa harian hati yang khusyuk bermanfaat, nafsu bukan nafsu bermanfaat, qanaah. Rasa qanaah nombor 3 tu tukar, rasa qanaah. 4, amalan yang terima. Qanaah tu adalah rasa yang cukup. Okey. 4 doa harian, kurniakan hati yang khusyuk bermanfaat, nafsu yang benar. Okey, baik. Kurnia hati khusyuk. Okey, bagus. Okey, thank you yang menulis. Baik, bonda. Macam kita tengok rakan-rakan kita kan yang anak-anak bonda yang menulis rasa tak sabar nak start kelas dengan apa tu bonda kelas 16 Disember ni dah nak mula dah. Dia tak sabar bonda, and then kita kata okey baiklah nanti kita buka Facebook. Dia orang pun tak sabar lagi, insya-Allah kata nanti dah semua dah ada. Kita nak terang-terang ramai lagi yang mendaftar ni bonda. Ramai lagi yang mendaftar, insya-Allah. Sebenarnya kita ramai yang tanya boleh lagi daftar ke, boleh daftar ke. Ni jadi saya nak bagi tahu pendaftaran masih lagi dibuka, harga promosi hingga 7 bila 7 Disember. Okey. Okey, ada 7 hingga 7 Disember ya. Jadi ambillah peluang ni, subhanallah, sebab kalau lepas ni boleh daftar je. Saya tak nak kata boleh daftar, memang boleh daftar, tapi okey tunggulah 2-3 bulan lagi sebab kelas dah bermula. Kenalah beri perhatian kepada kelas itu ya. Jadi anda yang betul-betul nak masuk, ambillah peluang yang ada ni. Hari ni baru 28 hari bulan, dan ambillah peluang ni sebaik-baik mungkin untuk pendaftaran. Link ada di bawah.
Dan yang mana dah daftar tu, saya nak tahu berapa ramai yang dah daftar kat sini. Dan Bonda nak seru bahagia ni, dia macam Talib sentiasa teringatlah dua perkataan yang diberikan oleh Ustazah Nafiza, mungkin ini yang melekat dalam otak Talib sekarang. Tujuan Dan panduan. Masya-Allah. Tujuan panduan. Kalau kata bahagia, mungkin pernah dengar Bonda cakap di IKIM FM, tujuan hidup kita adalah untuk bahagia, tujuan kita untuk mencari Allah. Kita pun tulis dalam buku, tujuan kita nak bahagia, tujuan hidup kita nak apa-apa buat kerana Allah. Lepas tu guana nak buat guana ni. Nak pergi ke sini macam mana kan? Tujuan hidup katalah nak pergi ke Australia. Kan? Orang tanya kau apa tempat paling kau teringin nak pergi? Australia. Kenapa? Dia kata kat sana ada kangaroo, ada dolphin. Lepas tu macam mana nak pergi? Tak tahu. Flight ticket tak tahu macam mana nak book, berapa ringgit, tinggal kat mana, duduk kat mana, siapa nak cari ejen macam mana, tak tahu benda. Tak ada panduan. Jadi benda macam mana? Tujuan hidup dah nampak dah kat sana. Dalam map dah nampak. Sekarang ni gua mana? Caranya nak pergi. Panduan ni macam ni Talib. Katakanlah kita nak pergi masuk hutan. Okey. Masuk hutan ada penunjuk jalan. Penunjuk jalan tu pula dia duduk depan, dia kat depan, kita kat belakang. Belakang. Siapa paling tenang? Orang paling dekat ke orang paling jauh? Yang mana benda untuk? Kalau kita nak ikut jalan kan, Talib nak pergi mana, boleh ikut kereta kan. Okey, konvoi, Talib ikut. Bonda pun ikut. So, Talib nombor depan, Bonda kereta nombor 2, Hakimah 3, Alif 4, Syikin semua nombor 15. Kan ni yang 15 ni. Alamak. Ya, betul. Nampak macam kereta Talib. Pergi kona. Allah, silap jalan. Panik tahu pernah start e-convoy. Tiba-tiba ada orang tengah-tengah jalan tu ada orang selit kat tengah dang kan. Dah geram kan. Yes. So macam itulah hidup kita. Sebenarnya kita kebahagiaan puncak ialah melihat wajah Allah di syurga. Betul? Baik. Okey. Dan tidak boleh masuk syurga kalau hati tidak tenang. Hati tenang tu nafsu mutmainnah. Okey, so mutmainnah tu tidak boleh mutmainnah kalau kita tidak sihat. Sihat tu maknanya kita boleh buat apa kita nak buat, kita bebas dari sakit, kita bertenaga, kita sentiasa menjaga kecantikan, kewarasan, everything, menjaga environment kita ni cantik. Ya. Dan tidak boleh sihat kalau tidak ada harta, Talib. Betul. Dan harta, pangkat, topeng kita dapat tak guna kalau tak ada hidayah dan taufik. Sebab tu Bonda kata hari-hari kita nak cahaya matahari untuk tubuh badan. Tetapi kita nak ilmu dan guru murabbi untuk dapat cahaya pada hati. Daripada zulumat kepada ilan nur. Kan, daripada kegelapan kepada keterangan. Dan siapakah penunjuk jalan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Quran diturunkan. Jadi segala kita punya sumber ialah Al-Quran dan hadis, dan kita belajar sirah cara Nabi hidup, way of life. Dan kita tahu akhlak Nabi tu semua Islam yang bergerak, Al-Quran yang bergerak. So caranya ialah bila kita jauh, katakanlah Talib depan, boleh sampai. Tapi kalau ada tali kuat, daripada tali Talib tu ada pergi kereta Bonda, lepas tu Hakimah kereta. So kita tali rantai sampai ke Syikin, sampai ke Cik N semua tu, semua ada tali. So yang kat belakang pun relax lah, tak apa aku ada tali. Betul tak? Betul. Tanpa tali itulah tak ada panduan. Tujuan tahu nak masuk syurga, tapi panduan tak ada, tali tu tak ada. Apa tali tu? Berpeganglah pada tali Allah, berpeganglah pada Quran, berpeganglah pada hadis. Sebab itu kita terus sekarang. Kalau nak bahagia, kalau macam Buku Adam tak bahagia atau miskin. Dua orang miskin. Tapi seorang jalan kiri, orang jalan kanan. So kalau seorang belah kiri dia kata jadi mangsa. Yang kanan kata cari hikmah. So hidup kita dua je Talib. Hikmah, mangsa, hikmah. Mangsa, hikmah. So benda yang kita dapat tak best. Kalau kita jadi mangsa, emosi negatif, tepung kehidupan negatif, maka buat kuih apa pun tak sedap. Baik. Tetapi kalau kita cari hikmah, wow,
kasih sayang tanpa syarat. Ya Allah, sayangnya Engkau pada aku, ya Allah, baiknya walaupun mak ayah aku pukul aku, tapi mata aku sihat. Aku dapat melihat, otak aku waras, buah pinggang aku okey. So you akan fokus pada apa yang baik. Kan Buddha dah kata wanita stres sebab satu, tak lihat. Satu, kita banding dengan orang. Satu lagi, kita tak lihat apa kita ada. It's very important untuk betulkan mata hati, filter sistem kita itu. So kalau you all ubah image, okay, aku seorang pencinta tanpa syarat. Image kita, aku pencinta tanpa syarat. Baik, kalau image diri aku macam tu, macam mana kalau aku tengah rasa mangsa, buat healing. Yang kedua, aku seorang yang belief system aku mengatakan dunia ini sementara, tempat dunia ini ujian, keputusannya dapat di akhirat, dan dunia dijadikan untuk aku menggunakan, tetapi aku ialah manusia akhirat. Aku gunakan dunia untuk akhirat. Manusia dijadikan, dunia dijadikan, ingat ya, dunia dijadikan untuk manusia, tetapi manusia dijadikan untuk akhirat. Masya Allah. Best tu. Ni kan Lagi dunia diciptakan untuk manusia. Sebab tu kita guna semua. Sebab tu tak payah jadi vegetarian. Ikan Allah beri ikan banyak, buat apa yang kita nak makan sayur je tu. Sebab tu agama Islam ni bagus. Gigi kita ni, Allah bagi gigi taring. Sebab tu boleh makan daging. Kenapa tak nak makan daging tu? Nampak tak? Betul ni agama kita. Nampak tak? Dunia dicipta untuk manusia, manusia dicipta untuk akhirat. Ya. Dan Allah beri kita organ seks. Kenapa sahabat tak boleh kahwin tu? Nampak tak? Betapa betulnya agama kita dan betapa tak betulnya agama lain. Nampak tak? Islam agama sangat best. Islam bukan hanya agama di satu cara hidup. Kita boleh hidup lovely life. Ya Allah, macam buku Adam. Sebelum dapat Islam, sampai dapat Islam, ya Allah, doakanlah dia seistiqamah. Baca kata-kata pengantar Ustaz Nur Hafizah, sangat touching. Sampai kita doa Adam ni istiqamah dalam agama dia. InsyaAllah. Sebab kita yang ada Islam ni, kita tak menikmati. Tapi orang yang dia boleh nampak kontras. Sebelum dia masuk Islam, before 32 dengan masuk, subhanallah, jadi berbeza. Walaupun di dalam circle yang sama, dia boleh menjadi orang berbeza. Pasal dia kuat identiti orang Islam. Dia tukar belief system dia. Dan dia cari ilmu, capability building. Sebab itu, kita perlukan coaching, perlukan circle untuk apakah ilmu, cara, panduan. Capability itu panduan kita nak berubah macam mana, renungan macam mana. Lepas tu kita tukar behavior kita. Bila tukar behavior kita, kita akan dapat cabaran. Orang keliling tak suka, maka kita perlukan circle yang baru yang tolong. Macam ni lah Talib. Kita ada pokok kecil. Tahu kat nursery dulu. Dah tumbuh sikit baru pergi pokok besar kan? Nursery itulah bila kita buat PMC Plastics ni. Nursery baru nak berubah ni, we need that circle. Lepas tu bila kita dah tenang, kita boleh jadi orang mempengaruhi, bukan lagi dipengaruhi. Masa tu kan you all dah ada good habit installation protocol. 22 hari sakit, 22 hari sangat messy, 22 hari wow best ni. Lepas 44 hari makin best, makin best, makin best. Tu yang jadi kita meledak-ledak tak sabar nak share. Macam itulah. Masya Allah, baik. Tu dia, Raja Badriah kata setuju dengan bonda. Ramai Nur Azian ni dia tag siapa ramai mungkin, subhanallah. Terima kasih Hazlin yang tag, Fasiha Maksu, terima kasih. Ziraju, dunia jaga manusia. Betul, tepat sekali. Fariza Jamain kata, saya setuju 100% dengan Prof. Okey, baik. Islam bukan sahaja satu agama, tapi dia satu cara hidup, betul. Arlinda kata circle sangat penting, tepat sekali. Jadi circle tu insya-Allah pada mereka yang telah berdaftar dalam PMC Plastics batch kedua, anda akan berada dalam circle batch kedua. PMC batch 1 insya-Allah teruskan berkongsi, berikan panduan kepada adik-adik baru ya. Baik. Nurul Syamiza, Fariza Jamain, hidup bahagia sangat best. Jadi boleh dalam kata kita ni bahagia ni kan, bahagia orang kata kita ni dalam kata bahasanya lah, kita ni bahagia ni perlu dicipta. Ada orang kata bahagia milik insan terpilih. Ini pandangan-pandangan yang mereka kata, oh aku bahagia kalau aku ada suami yang sekian. Aku bahagia kalau sekian. Jadi macam mana aku nak dapat bahagia? Jadi bahagia ni hanya Pak Halid, Macam ya. kita akan kalau ingat
bahagia ada 4 tahap, semua tulis. Bahagia 4 tahap. Yeah. Kalau you all jelas ni, then you know where you are. Then you all, biasalah Talib, doktor ni perangai dia sains kan. Formula, prinsip. Because bila ada prinsip, formula, you tak akan jatuh rumah kalau tak ada structure, pengsan. Bila ada structure tiang, faham. Oh, kalau jatuh yang ni, okey, betulkan yang ni. Kalau you ada 4, you faham. Oh, aku kat sini, I can go here. Okay. So the worst, paling bawah Talib, orang yang hati dia penuh bangkai tikus, kala jengking, biawak tu, ya, orang ni dia kata apa? Emosi dia Talib bawah. Benci diri, rasa bersalah, putus asa, menjadi mangsa, hidup tak best. Orang ni murung depres. So kalau you all rasa macam ni, ada harapan. The fact that you know you are depressed, bagus. Sebab you dah keluarkan biawak. Oh, aku ada biawak rupanya. Ada orang, dia depressed tapi dia cuba nak cover, suppress. Jadi mental. So terima, oh aku tengah depressed ni, aku tengah tak putus asa ni, aku tengah benci diri ni, aku tengah guilty ni. Okey, tak dengarlah bonda cakap apa. You pun nak belajar. You niat nak belajar, nak ubah diri. Yang kedua, orang yang nak bahagia tapi kena dadah. Alamak. So you all sini kalau nak bahagia, you all pergi clubbing, you all jumpa parti kawan ramai-ramai, you tak boleh duduk seorang, you mesti ada orang, you tengok TV, Netflix berjam-jam duduk, tengok TV. Itu semua cara mengisi kekosongan. Orang yang terpaksa terlampau banyak hiburan. Hiburan ni dia macam garam, 5% saja boleh. Kalau you whole day, you tengok drama saja, tengok untuk kisah orang saja, okay? So bagus kita tengok sini, orang yang bawah sekali tu Talib, dia putus asa, dia bawah tu kan, itu orang yang kita nak ubah kepada zon positif kan. So, bila kita kena dadah semua tu sebab kita akan buat sesuatu untuk dapat dopamine rush, untuk dapat, lama kita ketagih. Kalau tak ada benda tu tak boleh. Sebab dia macam ni, hormon ni, sifat dia Talib, kalau mula-mula kita perlukan 5, contoh kita ada reseptor ya, kita 5 hormon, kita happy. Kalau dah lama-lama dia dah malam bonda amal yang bonda cakap selama ni, kadang bonda buat tak buat. Pukul 9 aja bonda terus airplane mode, bonda terus off wifi. Subhanallah Talib, dahsyat efek dia lah. Macam mana? Macam ni. Sebelum tu bonda sibuk-sibuk, bonda buat operation sampai petang, memang letih sangat tahu. And then bila balik, bonda tengok uncle, I know uncle want some time with me. Bonda dah boleh baca isteri kan. Bonda nak spend time dengan uncle kan. So bonda pun okay. So bonda pun faham, okay, it's my time, my private life time. Because satu hari bonda sibuk semalam. I tu penat lah. So bonda faham, selalunya bonda akan tengok sini, tengok. So bonda okay, tak apa. Kalau off airplane pun bonda akan buat. So what you do? Lepas sembahyang isyak je, bonda doa, ya Allah, aku give me time, I want to focus on my family, nak enjoy the time moment sekejap ni. So, bonda pun terus, tak, the minute bonda airplane mode, tak off phone. Airplane mode, pasal alarm besok kan. Airplane mode, wifi tak ada. Aku dah, macam, wow. Macam, you all try. Macam macam dunia luar tu tidak datang mengganggu bonda lah, macam tu. Tak ada noise. Wow, spiritual. Wow, bonda rasa macam baik. bonda pun duduk ya, sambil buat facial, angkat tengok, berbual. Just our time together. Subhanallah. Baik. So try to do that you all. Kadang kita ni digital overload. Okay, so siapa yang kedua ni kena tak happy, kalau tak tengok internet tak boleh, like orang, itu you yang ketagih. Stop it. Okay? Oh, okey. Sekejap bonda ya. Tadi dapat feedback. Dia orang tak nampak kita. Tapi tadi I can see from Facebook tadi nampak. Orang nampak? I can see. Sekejap. Ya, tadi dapat feedback. Okey, siapa yang terkeluar tu boleh tak keluar dulu dan masuk balik? Boleh keluar, masuk balik. Masuk balik. Keluar. Tadi semua saya ada stop sekejap. Keluar balik, masuk semula.
Tak semua orang lah kena tu. Saya okey, saya boleh tengok. Sekarang dah okey ke? Okey. Jom kita continue balik. Lip, kasih balik lagi Lip. Tadi graf tu best pula aku tengok. Dan Ina kata, betul bonda macam bonda cakap, lama dah saya tak layan drama, tapi semalam saya tengok dan jiwa saya mindset terus jadi stres, jiwa jadi kacau. So kita nak tanya, orang yang involved dengan drama, tanya orang involved dengan drama, sama ada pelakon dia ke, pembuat dia ke tu, apa hidup dia sekarang. Memang akan stres. Sebab bila kita berlakon watak negatif, hormon negatif tu akan masuk dalam otak kita, reseptor negatif akan banyak. Sebab tu bonda nak serulah pada siapa sedang berlakon, buat drama, do not act anything yang tidak baik. Baik. The brain that wire together, fire together. Walau you berlakon, kajian menunjukkan artis yang sama, dia berlakon watak positif dan ambil darah, watak negatif ambil darah. Memang yang watak negatif tu, that component tu masuk dalam tikus-tikus pun mati. Masya Allah. Tak maaf itulah talik. Kadang banyak orang bash bonda sebagai, I have to tell the truth. Bonda berperanan sebagai ahli saintis, ahli masyarakat, orang tua, makcik tua ni kena cakap dengan you all. Perempuan tua ni kena cakap dengan you all. Tak suka tak apa. Okay, no favor Apa yang bonda cakap tu hari apa tadi berada di satu tempat tu lah. Kebetulan tengah tunggu queue untuk disiap-siapkan. Lepas tu one of them dekat dalam bilik tu adalah TV dia tampak kat dinding. So kita duk tengok baca skrip. Lepas tu dia berdiri kan. Berdiri lama dia berdiri. Kata apa yang dia tengok ni kan. Sebab kita tak perasan kan dia tengok drama tu dia berdiri. Lepas tu tiba-tiba iklan dia kata, gerak betul lah. Jahat betul lah ini. Muka je cantik. Tapi jahat bagai nak gerak. Kalau aku mau tumbuk kau. Bonda nampak tak? Macam wow. Dia punya emosi tu mesti dah datang dengan hormon yang nak tumbuk orang. Dengan perasaan geram kan. Jangan kau tanya muka aku sekejap lagi sudah. Kan? Maksudnya modal kehidupan dia, tepung dia fresh, tiba-tiba tepung masuk bubuk tepung tu. Lepas dia cakap tu tak ada ingat, kalau dia pergi makan, kalau dia buat kerja, kalau dia teks, best ke tak best? Bad energy. Betul. Sangatlah bahaya bonda Talib, orang yang bijak dia ada big library. Orang tak bijak dia ada big TV. Dia kena juga tu. Tapi I'm telling you macam ni. Orang yang berjaya, dia orang dapat kajian kat US tau. Dia study billionaire, millionaire, orang berjaya lah. Dia orang bukan Islam lah. Orang yang berjaya, dia tengok TV 5 jam satu minggu. Tetapi orang tak berjaya tengok 5 jam satu hari. So kalau you nak tahu berapa harga TV you tu, you tengok. Kalau you kata, how much is the TV? Ada one motivator Mak Saleh lah. How much does your TV cost? Dia kata, my TV cost 500 US. No, it costs 40,000 US. What? How many hours you watch per day? 5 hours. How much are you paid per hour? I'm paid $100 per hour. Contohnya. So $100 you spend 5,000. $100 times 500 US dollar per day. 1 month. Nampak tak you all? So kalau you all kerja overtime, dapat RM10 per hour. You tengok TV 5 jam, tanpa zikir, tanpa faedah, tanpa tengok, tak buat apa-apa sampai sakit belakang. RM50 satu hari. RM50 kali 30 hari berapa Talib? 1,500. Satu bulan. Satu tahun, 18,000. 10 tahun, 180. Dah boleh buat muka beli rumah ke, sedekah ke, bagi ke sekolah tahfiz ke, Masya Allah. Kalau bonda cakap ni orang TV marahlah, bonda masuk TV. Maksud bonda ialah, please watch TV by design. You choose program. Macam bonda, okey bang, hari Isnin 7.30 ada Habib Ali Zainal Abidin. Jom tengok lepas maghrib sambil kita zikir nak tunggu isyak. Tengok 7.30 hingga 8. Dengar kisah Rasulullah sikit aja. Nampak tak you design? Bukan main makan apa. You should design. Life by design. Design. Baju pun nak designer. Okay. Betul. So Talib yang ketiga. Yang ketiga, tahap kebahagiaan. Yang ketiga ni ialah orang yang saya hanya bahagia kalau. Ini yang bersyarat.
Sebab tu bonda tak suka perkataan syarat. Kita nak semua. Sayang tanpa syarat, bahagia tanpa syarat. Ni bahagia bersyarat lah ni. Bahagia. Saya hanya bahagia kalau. If, then. If, then. Kalau suami ajak makan tengah hari baru nak happy. Kalau anak saya solat on time baru nak happy. So you are bersyarat dengan anak you. You akan tengok anak you. You will love dengan bersyarat anak-anak yang diberi conditional love akan belajar perform, terpaksa perform to get your love and akan expect others to perform dan dia pun akan dapat kasih sayang dengan syarat. So anak you akan penat macam hamster. Dengan rumah tangga dia pun macam tu pekerjaan. Memanglah. How you do something, how you do everything. And we believe our life. Siapa yang hidup dengan positif, senang dia bina kepercayaan positif. Siapa hidup negatif, macam Mr. Adam terpaksa kuat kerja dia tapi dia boleh buat. So kita yang dah berlaku ni, kita follow Mr. Adam, meta program dan ikut dia. Tapi you all yang hidup sekarang, don't give the bad experience that Mr. Adam has undergone. Penat. Bayang, spektrum jiwa tu daripada negatif 6 nak pergi plus 6, 12 stesen yang kena lalu. Tapi kalau you cuma minus 1, so menonjol diri suka selfie, tapi you love yourself. You from minus 1 to plus 6, 7 stesen aja. Bayangkan, spektrum jiwa macam stesen lah. Orang dekat Johor dengan orang dekat Ipoh nak pergi Penang, mana senang. Sebab itu, orang masuk PMC plus 6, tengah tu dia baca tak mau baca. Macam ni all, siapa masuk kelas PMC plus 6, you all tak habiskan kelas, nak cakap ke takut orang kecil hati tadi? Sayang kelas tu bonda. Tak nak cakap ke kalau kenapa you all tak habiskan kelas? Tapi kalau bonda cakap sentak ke nak cakap dalam kelas? Cakap dalam kelas bonda. Okay. Kita ada live nanti dengan diorang. Betul lah bonda. Okay, bonda rasa bonda tak sabar nak jumpa yang batch tu ni. Talik cepatlah suruh masuk Telegram cepat. Kita buat live satu. Bonda nak macam ni. Kita dah tengok batch 1 macam tu ada yang tak habiskan. Sekali, bonda lalu marah dengan Talik. Bonda kan bonda kan. I always believe to give more than what people give me. Baik. Always over deliver. Kita akan buat langkah-langkah pencegahan supaya tidak jadi macam first batch yang tertinggal. Baik. Kita beri structure betul-betul. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. First batch kita akan ada buat sesi catching up. Jangan risau, kita akan tengok you guys dan kita akan buat sama-sama sampai semua complete. No one left out. Ya bonda, kita akan kejar semua. Kita bawa rotan nanti, kita kejar semua bagi siapkan kelas-kelas tu. Okey, itu bersyarat. So yang keempat ialah best. I am happy for no reason. Saya bahagia tanpa syarat. Sebab saya bahagia membahagiakan. Saya bahagia dengan Allah. Saya tenang dengan Allah. Saya yakin, saya kenal Allah. Saya yakin Allah yang maha mencipta. Allah maha menguruskan saya. Allah maha mengatur. Allah maha mengizinkan. Allah maha menyukat apa berlaku pada saya. Allah maha adil. Allah maha pengasih. Subhanallah. Kalau you tahu Asmaul Husna, you will best ya. You're in love with Allah. Kan Allah berfirman, kalau engkau menyayangi hartamu, keluargamu melebihi Allah dan Rasul, Allah perang. Bukan perang lah. Susah hidup kita. So first you all, kita Allah sayang. Rasul sayang. Bagi isteri, suami. Baru ibu. Bagi suami, Allah, Rasul, ibu, baru isteri. So kita yang ada suami ni, make sure macam bodoh dengan kalau bang dah call mak, bang dah hantar duit mak, bang every time. So kita jadi remind dah tu mak ke belum, dan kita suami isteri berebut. Sebab bodoh dah tak ada ibu dah. Baik. So kalau dulu uncle yang sibuk, mak nak tu apa, mak nak tu. Kita orang berebut menyantuni mertua kita. Sebab tu bila kita bahagia you all, macam you all. If you are very happy with yourself, you are so happy to make others happy. You have so much happiness, dia overflowing. Kalau kita gelas yang penuh dengan kasih sayang melimpah ruah. Tapi kalau kita gosong, gelas kosong bukan kosong ilmu talik, kosong harga diri. Orang gelas kosong minta diisi. So kalau kita kurang harga diri, ingin dihargai. Kalau kita kurang kasih sayang, ingin disayangi. Kalau kita rasa bajet bagus, ingin dibalas budi. Kalau kita rasa kita kurang penting, ingin dibuat rasa penting. Maka kita stres, kita ingin dibuat rasa penting, ingin dikagumi, ingin dipuji, ingin penat kali merat baru. Tapi if you're full of love, tenang, ya Allah,
Aku kenalmu ya Allah, aku nak berjumpamu ya Allah, biarlah aku duduk sementara duduk ni, kau tolonglah aku ya Allah, memang aku tahu hidup ni penat ya Allah, tak apalah aku nak rehat masa aku jumpa kau ya Allah, aku nak masuk taman syurga ya Allah. Kau ambillah nyawa aku pada waktu yang baik dan baik ya Allah. Kau jadilah setiap ruang aku ni ingat pada doa je. You are so busy with Allah. So that when you see makhluk, peluang aku. Bestnya dapat suami, bestnya aku nak taat, nak senyum suami dapat pahala. Tengok cucu, senyum bestnya. Nampak orang miskin, ya Allah kesian ya Allah. Ya Allah. Kan? So you are so full bagi orang, ya Allah ya Allah. Ada kasih sayang, beri kasih sayang, dapat kasih sayang. Dapat. Itulah. So you go to the fourth level. Once fourth level, so bunda sekian dengar dah tahu you kat mana, please take action. Kalau kata memang nasib dah. Kalau macam tu bunda ucap taziah lah, bunda menangis dengan you all. Ya, ada peluang bunda ada peluang untuk pilih nak bagi yang macam mana. Nombor 1 tu memang totally out of the list. Nombor 2 tu okeylah, bahagialah, tapi bahagia you kena ada apa? IG, Jagalah. like, Kena media, sangat busy dengan media sosial. sangat media addicted to something lah. You dengan dunia you je, kan bunda kan? Betul, betul. Orang lain mungkin tak suka, mungkin betul juga benda. Kalau kata nak bagi tahap kedua tu, mungkin macam addicted to drug ataupun kepada video game ataupun gadget kan. You bahagia tapi you dengan diri you je. Orang lain tengok menyakit hati, menyampah dan sebagainya kan. Itu kedua. Dopamine addiction itu. Ketiga bersyarat. Saya bahagia kalau ada duit banyak, kalau kerja saya best, kalau lah. Bersyarat-syarat. Yang keempat ni yang terbaik lah, bunda kata tanpa syarat. Tak kisah orang buat kita pun tak kisah, tak apa, kita bahagia. Orang kata apa pun bahagia. Suami buat macam tu, buat perangai, bahagia. Nak sampai tahap 4 ni bunda, yang bahagia tanpa syarat ni, yang dalam proses panduannya disediakan selama 90 hari 40 sesi bunda. Itu adalah dia punya jalan. Kalau nak bahagia, tiba-tiba bahagia pun, macam Abang Adam tu cakap, dalam tiba-tiba je bahagia, macam tak rasional juga, dia kena proses. Macam tepung lah, kena letak air dulu, garam, canai, tepung, perap, barulah jadi kuih muihnya. Jadi Alhamdulillah bonda, tadi nak beritahu pada mereka pendaftaran masih lagi dibuka lah. Jadi terima kasih banyak bonda kongsi hari ni. Semoga bahagia yang diseru ni sampailah insyaAllah. Terima kasih. Thank you bonda. Salam uncle. InsyaAllah. Baik, dan Alhamdulillah pada anda semua, itulah sesi kita. Ku seru bahagia, kenal pasti 4 tahap kebahagiaan ni. Kalau anda nak tanya macam mana caranya, insyaAllah panduannya ada bersama dengan PMC Plus 6 batch kedua ini. InsyaAllah akan bermula kelasnya 16 Disember. Sempat lagi. Kita ada lebih kurang seminggu lebih lagi untuk anda mendaftar. Jadi ambil peluang ini, ambil link ini dan daftar ya. Kepada PMC batch 1, kita akan buat catch up class. Kita akan keluarkan jadual untuk nak kejar you guys semua. Saya dah tengah cari rotan yang paling besar sekali di atas muka bumi. Siap ya nanti. Nanti live kita akan bagi jadual. Pastikan semua sertai live tu. Kita akan kongsi, kita akan catching up. Pada mana tertinggal tu, kita akan catching up. Dan kita dah beri hadiah ataupun kita berikan berita gembira untuk anda semua ya. Baik, jadi sekali lagi, seandainya anda ada sebarang soalan boleh tanyakan.